Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Right, so malam ni set kita meriah sikit. Kita meriah sikit. Kita ada siapa? Kita ada Akil Haras. Yeay. Kita ada Aisyah Sofia. Kita ada Amar Hadif. Mana Amar Hadif? Okay. So, apa khabar anda semua? Bukan diorang ni je lah. Ada poni ada. Poni pun ada. Poni Sofia ni. Okay, so Assalamualaikum. Okay, kecoh sikit set kita malam ni. Kecoh sikit. Macam-macam. So tak apa, kita layankan. Anak-anak of course lah, PKP kan. Okay, siapa hari ni nak dengar cerita? Angkat tangan. Akil nak? Nak? Patah? Okay, so hari ni ayah nak ceritakan. Jangan tak payah pegang. Sofia jangan pegang, nanti jatuh. Nanti jatuh, Sofia. Tak apa, nanti jatuh. Oh, ayah tak set ni. Kita cerita pasal makeup mata. Kita letak frame. Asyik lupa letak frame hari ni. Hari ni mencabar sikit. Mungkin kita habis awal ke saya tak tahu. Malam ni kita nak share tips best ni. So please pastikan you all masuk. Kan, masuk dan bersama kami malam ni. Dalam licin. Bukan ni lah. Sekejap, bukan ni lah. Sekejap cari Ayah nak cari tulisan lalililai. Salah. Kan ni lain. Saya sekejap kalau you all ada sahabat-sahabat yang rasa perlukan tips ni, boleh tag diorang. Okay, boleh tag diorang. Amal lelok. Siapa kat sini ada customer? Siapa ada customer? Saya. Sofia ada customer tak? Tak ada customer? Oh, siap. Makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak dalam ni, dia ada customer tau. Itulah iklan dia malam ni. Adalah Sofia. Jatuh nanti Sofia. Jangan pegang macam tu. Lembut-lembut je. Lembut-lembut je Sofia. Ya, jangan pegang. Lepas. Ya Allah. Nanti Sofia. Nanti. Sabar. Sofia duduk je. Ada tak Sofia ikut abang? Abang main kat luar tu. Lembu? Tak ada lembu lah Sofia malam ni. Nanti jatuh. Tengok dah jatuh. Kan? Sekejap. Kita kena setting balik ni. Sekejap Kita setting balik. Okay, so itulah dia cabaran live dengan anak-anak, which is agak mencabar kan. Ni Akil nak naik. Bagi Akil naik. Sofia duduk sini. So mungkin saya postpone lah kot malam ni punya. Okay, Assalamualaikum. Nanti kita sambung balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik. Alright. So tadi anak-anak dah dihantar ke ibu dia, dah dihantar ke mak dia untuk diselesaikan dan distractedkan. Alhamdulillah selesai. So okay, kita berjumpa lagi malam ni. Terima kasih pada yang join, pada yang bersama kami malam ni. Thank you so much. Korang memang awesome. Kalau dengar background effect ke, orang ketuk pintu ke, itu panggil nama dia distraction. Tapi insyaAllah saya tak nak ambil masa you all lama. Mungkin ada yang tengah berehat-rehat, mungkin ada yang dah nak tidur, ataupun mungkin ada yang langsung tak boleh tidur. Ada ke sini yang tak boleh tidur? Yang rasa-rasa macam macam mana esok ni? Dan saya yakin
mungkin ada, tak ramai ke saya tak pasti, tapi mungkin ada kan orang yang sedang alami kerisauan, kegelisahan. Kan benda tu sebenarnya bukan terpencil, dan in fact saya rasa mungkin ramai orang kat sana, kat luar sana yang perlukan bantuan. Kan? Dan kebanyakannya diorang ni bukan orang susah, tak, tapi disebabkan mungkin dia middle class, yang gaji dah okey apa semua, tapi bila diberhentikan kerja, dia potong gaji, then life dia terus berubah. Lifestyle dia yang dulu dia tak boleh sustain sampai sekarang. Kan? Dan diorang ni kebanyakannya adalah orang yang macam mana, dia yang apa macam panggil tu, senang kata, dia work hard sampai bila benda tu terputus, income terputus, dia akan kecewa. Dan benda ni bukan dia saja, termasuk saya. Saya punya gaji pun kena potong. So saya faham perasaan you all, anda semua yang mungkin dah dipotong gaji ataupun mungkin hilang pekerjaan, worst condition. But apa pun, kita tak boleh give up kan. Siapa yang rasa kat sini give up is the easiest way out daripada semua masalah? Give up ni benda yang paling senang, paling mudah, yang semua orang boleh buat, daripada budak baby sampai ke tadika. But percayalah kata saya, sebenarnya budak-budak ni dia ada satu benda yang dia cakap dia tak akan give up. Tadi anak-anak saya datang, dia still nak masuk, dia nak tekan apa tahu, dia nak tekan apa, kan dekat Facebook live kan dia ada macam filter, ada gambar bear lah, ada gambar tu letak hidung tu, dia suka benda tu. Dan dia insist, dia tak nak give up. Walau apa ayah dia cakap, walau apa mak dia cakap, dia still nak. So kita ni masa kecil kita macam tu tau. Kita sentiasa nak sampai kita dah besar, kita akhirnya kita terima give up tu adalah satu solution. Kan, kita ambil give up tu sebagai salah satu alternatif kita untuk kita rasa dapat ketenangan. But sebenarnya give up tu lah yang menyebabkan kita tak boleh pergi mana-mana. Mungkin kita masih di takut yang sama 10 tahun lepas dengan hari ni, sama je. Kita tak grow mana-mana, kita masih di level yang sama, kita masih di income bracket yang lebih kurang sama, dan mungkin circle kita pun masih sama. So benda-benda ni lah yang kita kadang tak perasan. Termasuk saya tak perasan. Dan benda ni lah yang akan membantu you all pergi jauh kalau you start tahu bahawa give up tu adalah benda yang berbahaya kan. Berbahaya. Dan saya banyak kali sebenarnya saya give up. Dulu saya first kali bisnes saya jual apa, top up. Dan apa berlaku tau masa saya jual top up masa ni dekat Matrix, dekat matrikulasi saya jual top up. Sebenarnya saya tak tahu nak buat bisnes apa. Dan akhirnya saya jumpa top up. Tolong top up lah, orang datang kat bilik, top up. Dan sampai satu tahap saya beli buat stok. Top up, saya beli top up. Saya hustle. Saya cari kedai tau. Saya rasa dekat matrikulasi Johor tu saya cari dalam 10 kedai, semua tak nak jual. Hanya ada satu kedai, ke dalam sikit dia jual kat saya, dia bagi murah. Dan saya ambil, saya rasa dalam 3-4 kali restock. Dan sampai yang ke-6 cik, dia kata dia tak boleh jual lah, sebab bos dia tak bagi jual. Sebab apa, dia nak untung lebih sikit. Yelah, maksudnya kita dia mungkin dia ada customer tetap. Saya tak faham. Pada saya macam kau lagi untung kot. Kan orang lain tolong jualkan, dan kalau kau ada customer lain kau jual kau punya. So dia macam job kau terbagi dua. Tapi dekat sana tak. Mungkin ada rule yang saya tak tahu, yang dia tak boleh pass kepada orang lain. So saya punya business top up pun terbengkalai kat situ, terstop. So saya suka bisnes top up ni sebab saya sendiri pakai top up, so senang. Dan saya tak tahu, mungkin anda pun sama, you all suka buat bisnes yang you all sendiri terlibat atau you pun pakai. Kan, itu paling senang. Macam sekarang AO Wallet saya sendiri pakai, anak-anak pakai kat belakang tu, nampak ni. AO Wallet empat tu memang kita orang pakai. So that's why kita rasa macam senang je. Kalau tak terjual pun kita pakai sendiri, betul tak? So zero risiko kat situ. So saya give up. Buat fotografi saya give up. Buat MLM saya give up. Buat jual kacang saya give up. Jual tiket bas saya give up. Jual top up saya give up. Kenapa saya give up? Sebab saya tak ada satu mindset bahawa give up tu adalah satu kesalahan sebenarnya. Give up tu adalah satu kesalahan kita, yang mana kita buat untuk letakkan diri kita pada posisi yang relax tak payah buat lah, okey apa, aku okey kot setakat ni, tahap ni aku okey kot, aku dah selesa. Itu saya punya mindset dulu. But now
Bila saya faham benda tu, bahawa give up tu adalah satu benda yang menyekat kita untuk pergi lagi jauh sebenarnya. So please, walaupun kita dilanda PKP 2.0 dah dan mungkin ada tadi kedai pun banyak dah tutup. Saya tengok Dobi semua dah tutup. Saya memang basuh kat Dobi. Kebanyakan masa saya terpaksa basuh kat Dobi sebab kadang-kadang kita tak sempat nak buat kat rumah, nak basuh, nak sidai apa semua. So senang kat Dobi, ada dryer apa semua tu. Pergi sekejap, sambil pergi boleh buat bisnes sikit, then tunggu dalam sejam dan dapat balik, terus balik rumah. Kadang-kadang biasalah, kadang-kadang kita ni bukan isu kita duit sangat tau. Isu kita adalah masa. Kita tak ada masa sebenarnya. Masa sangat mencemburui kita lah. Sebab tu orang kata masa itu emas. Sebab memang satu dia adalah komoditi ke masa ni yang you dapat free tapi you tak boleh beli. Dan you takkan dapat balik once dia dah hilang. So that's why masa is very important dan manusia sentiasa dalam kerugian. Demi masa, manusia sentiasa dalam kerugian. Sentiasa, sangat-sangat sentiasa. Itu kalau orang yang beramal soleh, kecuali orang yang beramal soleh dan manusia yang beramal soleh dan berakhlak mulia. Beramal soleh lah. So kalau kita bazirkan masa kita buat benda-benda yang tak bagus kan, waste kita punya masa yang tak membantu kita punya life, yang tak menyumbang kepada masyarakat, dan sebenarnya kita dah membazirkan banyak sangat masa dan kita dah rugi sangat. Okay, so malam ni Alhamdulillah, terima kasih pada yang join, thank you so much. Dan saya nak bekalkan anda dengan 3 tips macam mana nak bagi customer kita jatuh cinta dengan bisnes kita. Dan kalau boleh dia jatuh cinta berkali-kali. Sebab apa? Sebab tips yang saya nak bagi malam ni. You all ready ke ready? Boleh Boleh saya share tips ni? Kalau dah ready boleh komen ready kat situ. Sebab saya nak tahu berapa ramai yang dah ready untuk kita punya, Alhamdulillah, minta maaf, kita punya tips malam ni. Okay? So nombor 1, apa cara yang kita boleh buat adalah kita kena mention ataupun acknowledge dia. Contoh apa? Customer kita message kita, "Hi cik, saya nak beli wallet," contoh. So apa yang kita reply adalah, "Hi cik, boleh saya tahu nama siapa?" So ni benda basic Saya harap you tahu setiap kali customer nak beli dengan kita, please ambil tahu nama dia dulu. Ambil tahu nama dia dulu. Sebab apa? Untuk dapat database, first kita kena ada apa? Kita kena ada nama, kita kena ada nombor telefon, ataupun kita kena ada email dia. Dan first thing first adalah nama lah. Yelah, kalau kita jumpa kawan, mesti kita tanya nama dia dulu. Kita tak tanya, kau ada berapa orang adik? Tak ada. First kali mesti tanya nama dulu, kan? So bila you dah tahu nama dia, you dah pasti, oh ni nama dia Timah, kan? Nama dia Timah. So you boleh, "Hai Timah, terima kasih sebab kontak saya Hasnul. Boleh saya tahu Timah berminat ke dengan produk ni," contoh, kan? Dan bila kita selalu ulang nama dia, Timah, secara automatically dia akan rasa macam, dia memang rapat ni, macam mesra ni, macam boleh brother, boleh sis pula dengan aku ni. So orang suka, dia akan lebih open. Dia takkan letak barrier ataupun ice. Sebab tu dia nama dia ice breaking, kan? Sebab dia tak ada ice penghalang. So dia dah pecahkan. So kita kena kerap sebut nama dia. Kalau boleh, janganlah sebut, "Hai Timah nak tak Timah rasa?" Timah pun mesti dapat Timah banyak sangat pula, tak boleh. Janganlah over. Kita kena bersederhana. So kita guna nama dia biar dia rasa special, dia rasa kita fokus dekat dia, dan dia akan start interact dengan you all cara berbeza. You buat dulu, trust lah. That's why itu benda yang kami buat, yang kita practice. That's why kalau benda tu kita tak buat, kita tak beritahu you all, dan benda tu berkesan sebenarnya. Dan setiap kali dia kontak, "Hai Timah, terima kasih Timah, tahniah Timah sebab jadi customer tetap kami, pelanggan tetap kami ada best offer untuk Timah. Timah nak tak?" So benda-benda macam tu yang kita nak tackle customer kita. Okay, mention nama dia, acknowledge nama dia. Kalau you buat FB live dan dia masuk, you sebut nama dia. "Hai Timah, terima kasih join live ni," sebut nama dia. Orang suka bila kita sebut nama dia. That's why Starbucks, kan, setiap kali you order dia tulis nama. Ada kedai kopi lain tulis? Ada? Tak ada, kan? Sebab tu Starbucks cawangan dia sehari, saya rasa dalam 60 cawangan dibuat sehari. Adalah dia punya statistik, saya tak ingat sangat. Compare dengan company bisnes lain yang
tak sekencang Starbucks. Sebab apa ada dia tulis nama? Tak ada. Kalau ada pun mungkin tak banyak. Setakat yang saya pergi tak adalah. Tak ada tulis nama sangat lah. So mungkin a few ada buat, but dia dah jadi trademark untuk Starbucks. Dia akan tulis nama dan dia panggil nama you bila order dah siap. Hebat tak? Hebat. That's why dia boleh grow besar. That's why dia boleh pergi jauh. Dan kita tiru je lah. Kita tiru je lah apa yang dia buat. InsyaAllah mungkin one day kita pun boleh berjaya macam dia. InsyaAllah. Alright. Just nak share. Tadi saya dengar Ustaz Kazim Ilyas dengan Sifu Najib. Dia ada buat satu session forum lah. Forum. Dan saya suka satu benda ni yang Ustaz Kazim Ilyas share adalah Allah dalam Al-Quran sentiasa akan sebut langit dan bumi. Dia tak sebut bumi dan langit. Dia akan sebut langit dulu. Langit dan bumi. So kenapa langit dan bumi? Adalah sebab langit tu peringkat dia lagi tinggi. Sesiapa yang dapat kontrol langit, dia akan kontrol juga bumi. Contoh, Elon Musk, paling simple. Dia the only businessman yang nak buat roket pergi ke Mars. Dia ada buat SpaceX, yang you all tahu SpaceX. So SpaceX tu dia nak buat, dan sekarang dia adalah nombor 1 di dunia terkaya. Sebab dia tengah nak conquer Mars, dan Allah dah tahu dah benda tu. Once you boleh conquer atas tu, insyaAllah bawah ni semua you akan follow. So dia pandai, dia cerdik. So Elon Musk ni dia buat benda tu, dan dia pun dah jadi multi-billionaire. Nombor 1, Steve Jobs kalah. Steve Jobs dah meninggal. Bill Gates kalah, Mark Zuckerberg kalah, dan dia nombor 1. Right. So that's why itulah kita kena conquer langit lah sebenarnya. That's why siapa yang buat telecommunication, satellite, memang kaya. Seriously. Memang kaya. So itu selingan lah. So nombor 1 tips untuk buat customer jatuh cinta adalah kita selalu mention dan acknowledge dia, sebut nama dia. Okay. So itu nombor 1. Nombor 2 adalah please, kadang-kadang kan kita nak customer dekat dengan kita, kita kena bagi dulu. Give first. Give. The more you give, the more you get, kan. So customer, especially lah customer yang selalu beli dengan kita, memang pelanggan tetap kita, please lah keluar sikit cost untuk bagi special offer pada dia. Dan bukan maksud saya you buang harga. Please jangan buang harga. Maksud saya mungkin you bagi contoh free gift, ataupun you bagi macam contoh ada loyalty card. You chop cukup 10, okay, cik akan dapat 1 wallet percuma kita akan bagi. So benda-benda ni lah yang boleh membuatkan customer kita rasa, buat apa aku beli kat orang lain? Dia ni dah ada mah, aku dah dapat dia, dan aku lagi 2 chop lagi, memang aku akan beli dengan dia je lagi. So itu cara kita lock, pastikan customer loyal. Macam mana Nandos, kalau you pergi makan dekat tempat dia, you akan dapat chili, kan. Chili tu boleh digunakan untuk redeem pula ayam lain. Dan chili tu of course lah ada expired date. Tapi once you kumpul, you boleh beli extra, you dapat extra value. So takkan kita nak biarkan company besar je buat macam tu, kan. Tak salah kita, walaupun you dropship, walaupun you agent, you boleh buat teknik ni. Saya share ni, tapi itulah, apa saya share ni, kalau tak ada tindakan, dia tak ada kesan juga sebenarnya. So you try buat dulu, buat loyalty card, bagi free gift kepada customer yang you boleh panggil dia pelanggan setia lah, yang repeat customer. Sebab diorang ni you kena jaga betul-betul. Sebab nak dapat customer baru lagi mahal cost dia berbanding you maintain dan belai customer lama. So please, you nak buat bisnes baru, cari customer baru, itu sangat bagus. But please, yang lama-lama yang dah ada, jangan touch and go. Kita tinggal, kita biar dia mati. Tak mau. Kita kena buat supaya dia follow kita dan dia sentiasa ingat kita sampai bila-bila. Okay. So appreciate dengan menghargai customer kita melalui bagi special offer yang orang lain tak dapat. Kita bagi dia rasa apa? Special. Bila dia rasa special, dia akan layan kita pula secara special. Bila dia layan kita secara special, then dia akan start referral. Referral ni maksudnya dia cerita, Minah, kau tahu tak? Kedai Timah ni memang gila siut power kot. Memang aku suka gila servis dia. Kau try lah beli. Memang aku recommended sangat. Dan yang bestnya, apa yang siapa cakap tadi tak? Semah ke Temah ke Timah ke? Dia bagi secara free. Word of mouth punya marketing yang secara free. Dan daripada zaman Tok Kaduk sampai sekarang, word of mouth paling efisien dan paling berkesan. Word of mouth ni. So that's why jangan pandang rendah dengan words of mouth. Bukan setakat FB ads je yang boleh datangkan sales. Bukan setakat
IG ads ke ataupun you punya posting, but word of mouth penting. Okay, so that's why please jaga pelanggan yang setia yang dah bersama you all sama-sama supaya dia boleh jadi orang yang raving fan. Itu ayat dia, raving fan kita yang sentiasa beli dengan kita dan sentiasa referralkan kita kepada orang lain. Okay, dan saya cadangkan you pilih jaga 10 je, tak payah ramai, 10 je customer, jaga dia betul-betul sampai dia jadi you punya raving fan. Dan insyaAllah 10 customer ni akan jadi customer, dia akan tarik customer baru. So itulah that's why business daripada small dia boleh jadi besar, sebab dia buat benda tu. Mungkin first time dia jaga 10 customer, lepas tu dia jaga 20, lepas tu 50, lepas tu 100, lepas tu 500. Okay, tu tips dia. Okay ni. Siapa nak tips terakhir macam mana nak pastikan customer boleh jatuh cinta dengan bisnes kita? Siapa nak? Okay, so ini tips ni best dan saya suka, iaitu please wish dia birthday ke, anniversary ke, birthday anak, birthday isteri, birthday suami, birthday mak, birthday ayah kalau boleh lah. Kalau tak boleh, at least birthday dia sendiri, kita wish dia, bagi dia rasa macam ada orang tahu birthday aku kot. Sebab mungkin ada orang yang dia tak ada sesiapa pernah wish dia happy birthday daripada dia kecil sampai besar. Tak ada siapa pernah. So kalau you buat business, you buat kepada you punya customer, then you will be the best dan the most concern, orang yang sangat appreciate dia, dan dia akan appreciate you balik. Okay, so itu adalah tips nombor 3, appreciate customer kita. Dan kalau you all ada customer kan, tanyalah dia punya birthday. Kadang-kadang bukan birthday, minta IC supaya you nak carikan birthday dia bila. Dan lagi best tanyalah birthday suami, birthday anak, supaya you boleh lagi kerap dapat message dia, dapat wish dia. Okay, so itu tips nombor 3. Dan saya rasa macam best lah malam ni. Saya rasa macam saya nak bagi lebih. Malam ni. So you all okay ke okay ni? Saya nak bagi lebih. Saya nak bagi lagi satu extra tips ni. Extra tips. Saya janji 3 je. So saya memang tipu anda. Saya tak bagi 3, tapi saya nak bagi you all 4. Okay ke okay ni? 4 ni paling important, paling penting. Dan benda ni yang boleh buat you sustain business, untuk pastikan customer jatuh cinta. Okay, nombor 4 adalah please sentiasa share dengan dia, update pada dia tips-tips yang berkaitan dengan you punya produk. Ataupun yang tak berkaitan pun, just cukup untuk berkaitan dengan customer kita punya interest, customer kita punya concern, minat. Contoh kalau customer kita perempuan, you bagilah tips-tips untuk pastikan, dan perempuan mungkin ada anak, tips-tips untuk pastikan anak dengan cakap. You bagi je lah, share je, banyak kot. Just Google tips bagi anak dengan cakap, akan banyak keluar, dan you just tukar jadi ayat you dan you share pada dia. Tips kesihatan you boleh bagi, tips keluarga, supaya semua benda ni yang berkaitan dengan customer kita. Dan bila you bagi tips, dia akan tahu bahawa aku dapat banyak manfaat daripada dia. Segan pula lah kalau aku tak beli. Sampai tahap disegan kalau dia tak beli. So dia akan tetap beli dengan you. Okay ke okay ni? Faham tak setakat ni? So itulah benda-benda yang saya yakin kalau you buat, insyaAllah customer you akan jatuh cinta. But bukan buat sekali je, buat berterusan lah, konsisten. Konsisten. Bila you buat konsisten, insyaAllah dia punya impact dia you akan nampak. Okay, so terima kasih sebanyak-banyak. Terima kasih pada yang join live malam ni. Korang memang awesome. Kita jumpa lagi, dan jangan lupa untuk join group Nak Jadi Jutawan Bahagia. Dan kepada semua tim Laleli, cepat-cepat submit cerita challenge. Kita dah dapat submission daripada Mami Glow, dan kita masih menanti lagi siapa lagi nak submit ni, yang nak hadiah. Tak nak hadiah tak apa. Kalau nak hadiah, cepat submit. InsyaAllah kita akan pilih pemenang by hujung bulan ni. Alright? Okay, so itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.